السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama hadir solat subuh secara berjemaah pada pagi yang mulia ini. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga ada di kalangan sahabat-sahabat kita juga yang mulai semalam datang pukul 3 pagi, 4 pagi. Itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati kita untuk hadir di rumah Allah ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tak gerakkan hati kita, tidak sampai juga sekuat mana pun kita, segagah mana pun kita, sesihat mana pun kita, sebanyak mana masa lapang kita pun, kalau seandainya Allah SWT tak gerakkan hadir ke rumah Allah, tak hadir juga. Kenapa? Kerana itulah ada merupakan rahmat Allah SWT yang Allah SWT pilih itu orang yang tertentu sahaja. Ya, InsyaAllah kita doakan semua di kalangan kita ini mendapat rahmat daripada Allah SWT, mendapat petunjuk hidayah daripada Allah SWT, InsyaAllah. Baik tuan-tuan, kita telah berada di penghujung Ramadan. Hari ini kita telah masuk 25 Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan berkaitan dengan waktu yang kita rasa singkat sangat. Kita rasa macam baru lagi puasa, tapi kita dah sampai ke penghujungnya. Ya, tuan-tuan, dah sampai ke penghujung dah, rasa macam baru. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta yatatarabaz zaman, sehinggalah kamu merasakan masa itu singkat sangat. Betul ya, masa singkat sangat. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan lagi, Nabi kata fatakunus sana kasyar, maka kamu akan rasakan setahun itu macam sebulan. Setahun yang kita lalui itu kita rasa macam sebulan baru lalui ya. 2022 tiba-tiba 2023, nanti dah tak lama lagi 2024 ya, dan seterusnya. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi untuk memberikan penegasan bahawa masa itu memang akan semakin singkat di akhir zaman ini. Nabi melanjutkan wa yakunu syahkan jum'ah, dan kamu akan rasakan sebulan itu macam kamu baru rasa seminggu ibadah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan lagi wa takunul jum'ah kal yawm, dan seminggu yang kamu lalui itu kamu akan merasakan seminggu itu rupanya macam sehari. Walau seminggu, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, dah pusing balik dah. Satu Ahad tadi, ya, rasa macam sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan wa yakunul yawm, dan sehari yang kamu lalui itu wa yakunul yawm kasar, macam sejam. Sehari yang kita lalui itu sejam je rasanya. Betul lah, saya dapat merasakan bahawa kadang kita bangun pagi, betul-betul tengok dah, dah pukul 9, dah pukul 10, 11, 12, sekejap sangat. Kemudian Nabi kata lagi wa takunus sa'ah kahtirafis sa'ah, dan sejam yang kamu lalui itu kamu rasa sekejap benar ya. Hadis ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad jilid 2 pusat 537-538. Nanti boleh rujuk ya, petanda akhir kiamat, tanda kecil kiamat. Maknanya kita telah berada di akhir zaman. Salah satu di antara tanda kiamat kecil itu yang perasan ke tak perasan, tahu ke tak tahu kita, ialah yang pertamanya ialah kewafatan Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW itu adalah merupakan petanda kecil kiamat. Nabi Muhammad SAW wafat sudah lama benar, sudah 1000 tahun dah wafat. Jadi itu pun dikatakan petanda kecil kiamat, apatah lagi sekarang
berada di penghujung zaman dan macam-macam berlaku, dan banyak lagi tanda-tanda kecil kiamat seperti mana yang saya telah jelaskan dulu dalam tafsir surah Az-Zalzalah. Contohnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa la taqumus sa'ah hatta takthura zalazil, tidak akan berlakunya kiamat sehingga kamu mendapati banyak terjadinya gempa-gempa bumi. Zalazil itu gempa-gempa bumi. Dalam menjelaskan surah Az-Zalzalah itu saya kaitkan gempa-gempa bumi yang tuan-tuan boleh tengok di dalam website. Dulu pun saya dah beritahu dalam USGS, type di Google tu USGS, nanti tuan boleh keluar. Nak tahu gempa bumi hari ini sebanyak-banyak, semalam berapa kali gempa bumi satu dunia, boleh tengok di situ. Dia setiap saat update di situ, banyak gempa bumi dan lain-lain lagi. Jadi tugas kita, tanggungjawab kita berada di akhir zaman ini, nak buat apa? Sudah semestilah kita ini kena tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itu yang paling penting dan itu yang paling asas. Maka itulah yang disebutkan selalu oleh khatib pada hari Jumaat, supaya kita tidak terleka, supaya kita tidak lalai dengan dunia kita. Maka khatib berpesan membacakan ayat-ayat berisikan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai contoh, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Orang yang Islam itu sudah semestilah dia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa yang paling simple, yang paling mudah itu yang kita nak fahami ialah melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Itu yang paling basic, yang paling asas. Cukupkah kita melaksanakan hanya yang basic sahaja? Tidak cukup, tuan-tuan. Kita bertakwa kepada Allah SWT kalau sekadar melaksanakan perintah Allah SWT yang wajib-wajib sahaja. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah dan Hidayah, kalau seandainya kamu melaksanakan perkara-perkara wajib sahaja, maka perniagaan kamu ke akhirat itu balik modal sahaja. Allah SWT mewajibkan kita solat 5 waktu, kita 5 waktu itu sahaja. Tak buat solat sunat, maka kita balik modal. Allah SWT wajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita hanya puasa bulan Ramadan sahaja wajib. Itu perniagaan ke akhirat kita itu balik modal. Lain pun sama, kita mengeluarkan zakat yang wajib atas kita, maka perniagaan kita itu balik modal balik. Menunaikan haji bagi yang mampu, maka perniagaan kita itu balik modal balik. Namun di dalam keadaan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut balik modal balik, kita takut-takut modal yang balik itu tak cukup, tak balik modal. Kerana apa? Kerana melakukan solat, sebagai contoh, solat fardu, solat wajib, tetapi solat itu ada lopong di sana sini. Solat yang dilaksanakan itu tidak khusyuk kerana Allah SWT. Solat yang dilaksanakan itu kerana manusia. Solat yang dilaksanakan itu syarat-syarat rukun-rukunnya pun bertergabung. Maka itu bukan balik modal, kadang-kadang kurang modal. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat, Allah SWT Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah bagi kita perkara-perkara yang wajib yang kita buat. Namun dalam masa yang sama, Allah beri kita suruh buat perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ini tidak diwajibkan, tetapi kita buat. Allah SWT perintahkan kita wajib solat 5 waktu sehari semalam. Kita solat 5 waktu sehari semalam, kita tambah dengan solat-solat sunat. Maka solat sunat itu tadi boleh cover balik solat waktu, solat fardu yang ada cacat celaka. Solat fardu kurang khusyuk, ditambah lagi dengan solat-solat sunat, insya-Allah perniagaan kita itu tadi balik modal. Dan bukan balik modal saja, kata Imam Ghazali. Kalau seandainya kamu inginkan keuntungan di perniagaan kamu ke akhirat, kamu kena buat perkara-perkara sunat.
Jadi perkara-perkara sunat itu, kalau kan seandainya kita buat dan balik modal yang wajib tadi kita buat, kemudian dapat keuntungan lebih lagi. Allah gantikan, Allah bagi solat wajib, Allah bagi solat sunat. Allah suruh kita puasa pada bulan Ramadan, puasa wajib. Allah suruh, ya, Nabi Muhammad SAW anjurkan kita untuk puasa sunat. Jadi puasa sunat itu boleh tampung puasa wajib kita, yang mungkin puasa wajib kita itu ada cacat celah di sana sini. Allah SWT suruh berzakat bagi yang cukup harta nasabnya, harga seseorang itu. Kemudian Allah SWT sunatkan kita untuk apa? Anjurkan kita, galakkan kita bersedekah. Itu perkara sunat, bersedekah. Dan sedekah yang paling afdal itu ialah apa? Wakaf. Wakaf itu yang paling utama. Kalau kita kira ranking sedekah ni, sedekah yang jenis yang macam mana yang paling tinggi makamnya, sedekah wakaf. Kenapa? Kerana yang sedekah wakaf ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Idza mata bil adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila matinya Adam itu, putus habis segala amalan kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama disebutkan oleh Nabi, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Wakaf. Jariyah itu masuk apa? Dari asal kata jaro. Jaro itu masuk berjalan ataupun mengalir. Mengalir apa? Mengalir terus pahala kepada orang yang bersedekah itu, selagi mana orang menggunakan ataupun memanfaatkan apa yang disedekahkannya itu. Saya bagi contoh yang mudah lagi. Kita adalah seorang hamba Allah SWT, sedekah ni, mikrofon ni, mikrofon sedekah, dia wakafkan mikrofon ni, gunalah untuk apa, pengajian dan sebagainya. Tuan-tuan guru menyampaikan ilmu di sini, berkongsi ilmu, maka selagi berkongsi dan digunakan mikrofon ini, berkongsi ilmu, walaupun orang yang dah wakaf itu dah mudah meninggal dunia, tidak terputus pahala. Dia terus mengalir pahala wakaf, mengalir terus. Waktu dia hidup mengalir pahala wakafnya, waktu dia mati pun mengalir juga. Maka carilah jalan, cara bagaimana kita nak wakaf. Banyak caranya. Kita pergi tandas masjid contohnya, pergi tandas masjid, tengok ada paip yang bocor, ya, paip bocor. Kita pergi kedai terus, kita pergi DIY, kita potong, kita pasang terus kat situ. Kita tak perlu nak tunggu pengurusan tasbih apa semua. Maknanya kita mengejar apa yang boleh kita wakaf. Selagi paip itu digunakan oleh orang untuk bersuci dan sebagainya, maka mengalir terus pahalanya untuk kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ini yang kita kena kejar, ya, wakaf. Selain daripada itu, perkara sunat yang lainnya, sedekah-sedekah yang lain, kita kena teruskan juga. Sebab Allah SWT memang dah bagilah wajib sunat. Sebab nak cover, bagi dah haji, dah pergi haji, dah menunaikan haji, ada kelapangan masa, ada nikmat Allah SWT beri duit lebih sikit, pergi umrah. Umrah yang wajib itu katakan apa? Umrah yang pertama itu ulama Syafi'i mengatakan wajib, ya? Yang seterusnya, kedua, ketiga pergi. Sebab apa? Sebab kita nak tampung haji kita yang kita laksanakan haji dulu, mungkin ada cacat celah di sana sini, jadi dia boleh cover balik. Allah SWT bukan sekadar yang rukun Islam yang 5 itu, yang lain bersama. Allah SWT suruh kita, wajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Betul? Bila orang tua kita dah meninggal dunia, di mana lagi kita nak cari perkara sunat untuk berbakti? Maka Nabi Muhammad SAW anjurkan, kalau seandainya orang tua kamu masih ada, kamu wajib berbakti pada dia. Kalau seandainya kedua orang tua kamu sudah meninggal dunia, carilah kawan-kawan ayah kamu, kawan mak kamu, berbakti kepada kawan ayah kamu, kawan mak kamu. Sunat itu, berpahala itu, mungkin dapat menampung balik ikut mungkin kesalahan-kesalahan kita dengan ibu dan ayah kita. Kita buat baik pada kawan-kawan ayah kita, kawan-kawan mak kita, saudara mara ayah kita, saudara mara mak kita. InsyaAllah dia akan apa? Dia akan menampung balik mungkin ada kekurangan-kekurangan kita dalam berhubungan dengan ibu ayah kita yang khususnya yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala.
InsyaAllah sama-sama kita buat ya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, kita telah berada 25 Ramadan, sudah semestinya sepatutnya lah ya, kita mendapatkan takwa. Kerana Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan, difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Kemudian Allah SWT lanjutkan, la'allakum tattaqun, semoga kamu itu bertakwa kepada Allah SWT. Kita berpuasa dan sampai ke hujung sudah semestinya, sepatutnya kita mendapatkan takwa itu. Kita mendapatkan takwa bermaksud kita semakin dekat dengan Allah SWT. Kerana Allah SWT itu dekat dengan kita, jadi kita kena dekatkan diri kita dengan Allah SWT melalui amal ibadah dan sebagainya, bersedekah, berwakaf, menolong. Banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuncak takwa itu yang dapatnya dalam diri kita itulah merupakan hasil puasa yang sebenar-benarnya. Maknanya objektif puasa itu Allah SWT fardukan kepada kita objektif. Maksudnya objektif ataupun tujuan utama puasa itu Allah SWT nak suruh kita ni dapatkan takwa. Kalau seandainya kita merasakan diri kita ini pada bulan Ramadan ini sudah semakin baik daripada sebelumnya, semakin rajin daripada sebelumnya, semakin bertambah ibadah kita daripada sebelumnya, itulah bukti cinta kasih Allah SWT berikan kita itu rasa untuk bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau seandainya puasa semakin kurang, semakin jauh dengan Allah SWT, maka dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, melainkan jangan jauh daripada Allah SWT. Na'udzubillah, kita minta kita tak macam tu, kita semakin dekat dengan Allah SWT. Dan itulah yang dimaksudkan madrasah Ramadan. Madrasah itu kan sekolah. Sekolah itu kan tempat guru-guru mendidik anak-anak mereka. Maka jadikanlah puasa itu tempat kita ini mendidik diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu kita dapatkan takwa. Kemudian yang kedua, dari sudut fizikal kita, Nabi Muhammad SAW menyebutkan lagi, sumu tasihu, kata Nabi, puasalah kamu, tasihu, nescaya kamu akan sihat. Jadi insyaAllah orang yang puasa dengan sesungguhnya Allah SWT akan menjadi sihat. Sihat tubuh badan. Sebelum ni sakit-sakit, sebelum ni nak solat fardu pun lemah. Tapi waktu Ramadan datang dia solat tarawih, solat fardu tu tak berapa nak larat ni. Solat juga tak tinggal, tapi tak berapa nak larat. Solat tarawih 20 rakaat boleh buat. Itu tanda apa? Itu tanda sihat yang Allah SWT bagi pada seseorang itu. Itulah rahmat Allah SWT. Kemudian lagi, waktu kita berpuasa, kita bersahur. Kerana Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang yang bersahur ini akan mendapat berkat pula. Nabi kata, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahur barakah. Sesungguhnya orang yang bersahur itu ada keberkatannya. Dan waktu sahur itu sendiri pun ada keberkatannya. Bukan bangun makan sahur sahaja, ambil air minum, makan kurma ataupun makan nasi berani, kan itu saja. Tetapi waktu sahur kita kena buat apa? Kita kena wabil ashari yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu memohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun sahur bukan sekadar untuk makan, tetapi dia juga bersungguh-sungguh memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat-solat taubat dia, beristighfar dia, melindih dari mata dia, beristighfar, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada bulan puasa ini juga,
kalau seandainya kita berdoa, insya-Allah la turad, tidak akan ditolak doa tersebut. Dia mustajabah doa tersebut. Dan insya-Allah sama-sama juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestin sana. Kan kita dengar, kita baca surat khabar dan sebagainya. Mereka pada beberapa Ramadan itu kan dikacau, diganggu oleh Yahudi ya. Di karangan Masjidil Aqsa itu pun susah nak solat dan sebagainya. Cumanya beberapa hari yang tak akhir ini sahaja Perdana Menteri PN Israel dia larang orang Yahudi masuk pekarangan yang 10 hari Ramadan dia larangnya, takut jadi sesuatu yang mungkin lebih teruk kan. Tapi ikut mana pun mereka sentiasa tidak puas hati dengan umat Islam. Mereka sentiasa akan cuba untuk menghancurkan Islam, kerana Allah SWT dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah Allah SWT mengingatkan kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak akan redha kepada orang Islam selagi mana apa? Selagi mana kita tak ikut telunjuk mereka. Kalau kita tak ikut telunjuk mereka, mereka suka. Tapi tak ada yang kita tidak ikut telunjuk mereka, selagi itulah mereka akan memerangi umat Islam. Jadi kita kena buat apa pada bulan Ramadan ini, khususnya untuk saudara-saudara kita yang jauh di Palestin sana. Kita kena berdoa. Tentu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara kita. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah, kata Nabi. Doa seorang muslim untuk saudaranya bi zahril ghaib bermaksud dia tak tahu, dalam keadaan orang itu tidak tahu, orang Palestin tidak tahu kita doa untuk mereka, mustajabah, kata Nabi. Mustajab doa tersebut. Bukan untuk Israel sedia apa, untuk orang Palestin yang diperangi oleh Israel dia. Untuk saudara mara kita pun sama, yang ditimpa kesusahan, yang ditimpa kesakitan dan sebagainya. Kita berdoa, kita tak perlu pun ucapkan ataupun hantar mesej pada dia, Pak Duk doakan kamu sihat ya, Pak Duk doakan. Tidak perlu begitu pun, tak mengapa. Kita berdoa dalam keadaan dia tak tahu kan. Bila kita berdoa dalam keadaan tak tahu, ini lagi mustajab, kata Nabi Muhammad SAW. Doa ya Allah ya, kurniakanlah kebaikan, keselamatan pada ahli keluargaku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku ya. Rahmatilah kedua ibu bapaku yang masih ada. InsyaAllah Allah SWT akan kabulkan permintaan yang sudah meninggal dunia. InsyaAllah sama juga Allah kabulkan permintaan juga ya. Baik, itu kena doa. Kenapa? Kerana bila berdoa dalam keadaan saudara kita itu tidak tahu, kata Nabi Muhammad SAW lagi, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi kepala kita, maknanya berdekatan dengan orang yang berdoa itu tadi, ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah SWT. Untuk apa? Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap seseorang muslim itu berdoa untuk saudaranya, doa dengan kebaikan, qala malakul muwakkal, maka berkatalah malaikat yang diwakilkan yang berada di samping kita itu tadi, dia kata apa? Dia kata amin. Malaikat sebut amin, kita berdoa, malaikat amin. Kita doa, malaikat amin. Doa untuk saudara kita yang kita tidak tahu dan kita tidak nampak, tak berada di depan mata kita pun, malaikat kata amin. Amin ini datangnya dari makhluk yang apa? Yang tidak pernah derhaka kepada Allah SWT, yang sentiasa menurut perintah Allah SWT. Malaikat ni la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna la yu'marun. Malaikat ini tidak pernah derhaka sedikit pun pada Allah SWT, tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, dan sentiasa menurut ikut perintah Allah SWT. Ia tak macam iblis, tak macam syaitan. Malaikat ni, syaitan ni diingkar dalam surah Al-Baqarah ya, pangkal atas ayat itu dalam musanna, surah Al-Baqarah musanna, wa atas pangkal wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di tengah-tengah tu Allah SWT berfirman,
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Allah SWT perintahkan pada malaikat untuk sujud, untuk beri penghormatan kepada Nabi Adam AS. Semuanya beri penghormatan, semuanya beri penghormatan, illa Iblis, kecuali Iblis. Iblis syaitan itu tidak beri penghormatan kepada Nabi Adam AS, dan dia itu wakana minal kafirin, termasuk orang yang kafir, ingkar terhadap Allah SWT. Aba itu masuk ingkar, wastakbara, dia dah ingkar, wastakbara, menyombongkan diri lagi, dah ingkar, sombong diri lagi, bobok banggakan diri dia. Itu dengan apa? Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dia kata apa? Dia kata Adam ini, dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata aku ciptakan daripada api dan Adam itu daripada tanah, ataupun khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Itu iktibas, dia bagi iktibas. Ayat Quran yang kita ambil keluar, dan kita kalau menggunakan depan dulu, belakang dulu, depan dulu, belakang dulu, dalam kaedah bahasa Arab disebut iktibas. Kita ambil pengajaran, ya. Baik. Sokong dia. Maka dia kan jadi macam syaitan. Ya, jadilah macam malaikat itu tadi. Jadi malaikat itu orang yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah SWT. Dia mengaminkan doa. Makanya kalau kita nak minta orang doakan kita, tuan-tuan, cari orang yang soleh, cari orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang yang memang baik sangat-sangat. Tolong doakan saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan kebaikan untuk keluarga saya. Jadi doa orang yang soleh itu tadi mustajab. Minta doa orang soleh. Malaikat ini tak pernah merangka kepada Allah SWT. Jadi doa dia mustajab. Dia kata amin, kemudian walaka bimithli dzalik. Dan bagi kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah SWT beri kepada saudara yang kita doakan untuk dia. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di kampung, mana berada pun kita doakan, dapat dia kebaikan tersebut, kita pun dapat juga. Dia kata apa? Malaikat tadi amin juga. Kita boleh tengok hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim, nombor hadis 2732, ya. Boleh rujuk nanti, nombor hadis 2732. Baik, seterusnya, apa yang perlu kita buat lagi, ya, untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala di sisi Allah SWT apabila kita mendengar, kita mendapat berita kawan kita, sahabat kita di Palestin itu sedang berbola dan sebagainya, maka diajarkan lagi. Saya nak ajarkan kepada tuan-tuan melalui hadis Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan untuk berdoa supaya kita syahid di jalan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu syahadata wa in mata ala firashi. Barang sesiapa yang berdoa kepada Allah SWT, bermohon kepada Allah SWT, dia nak asyhadah. Asyhadah itu maksudnya syahid di jalan Allah SWT. Walaupun dia tak boleh pergi Palestin pun, dia tengok kekejaman Israel dan sebagainya, tapi dia bersemangat untuk apa? Aku pula kalau diberikan kesempatan ni, nak berjuang juga bersama saudara kita di Palestin sana. Dia nak bersemangat sungguh-sungguh, dan dia nak syahid di jalan Allah SWT. Aku nak syahid Allah, aku nak syahid dia, aku nak syahid. Walaupun mudah tua dah, tapi semangat. Dia bukan tentera, tentera. Orang dia pegang M16 saya dulu, dia dengar kekejaman di sana, mula ni. Ya, sebab ni kalau dia tua, dia kalau sembang dia, walaupun dah tua, sembang pasal tenteranya tegak badan dia. Siapa? Ini kawan aku, ini saya pernah ni, dia tegak balik. Sebab apa? Dia semangat. Jadi gunakanlah semangat yang ada itu, dengar kekejaman di sana, kita doa di sini, ya Allah, gunakanlah aku syahid di jalan-Mu, ya Allah. Kenapa? Kerana bila kita berdoa begitu, Nabi Muhammad SAW kata, ballaghahu Allahu syahadah. Allah SWT akan beri pahala syahid itu tadi kepada kita. Wa in mata ala firashi, walaupun kita mati di atas katil, mati meninggal sakit, dua kata meninggal sakit, tapi dia itu tadi
memang bersungguh-sungguh niat nak syahid di jalan Allah SWT, kalau diberi ruang sebenar nak syahid, maka Allah SWT beri dia pahala syahid. Pahala syahid tempat syahid ini bersama siapa? Dan masuk syurga dan diganjarkan untuk syurga orang yang syahid ini. Allah SWT muliakan orang syahid ini. Di dalam peperangan Uhud ya, di Bukit Uhud sebagai contoh. Dan berperang Nabi Muhammad SAW dengan sahabat berperang. Setelah selesainya peperangan tersebut, beberapa orang sahabat ada yang syahid, gugur syahid di medan perang. Nabi Muhammad SAW tahu ada ramai yang syahid. Kemudian adalah sebahagian daripada jenazah ataupun jasad yang syahid itu tadi tidak ada, tak ada dekat tempat. Mereka bawa ke mana? Mereka bawa balik ke kota Madinah. Sahabat dibawa balik ke kota Madinah. Nabi kata, mana mereka? Sahabat kata, mereka bawa balik lah. Nabi kata, bawa balik sini balik. Nabi nak muliakan jenazah yang syahid itu tadi. Dia, Nabi kata, mesti dikebumikan. Hendaklah dikebumikan di tempat mana dia syahid. Bawa balik. Maka sekarang mereka dikebumikan di mana? Mereka dikebumikan zaman Nabi Muhammad SAW di sebelah masjid, Gunung Uhud, Bukit Uhud. Sebelah masjid itu kan ada perkuburan Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Di situ, kita kena kebumikan situ. Dan kebumian pun, Nabi tanya dulu, di antara ramai-ramai ini, siapa yang paling banyak hafal Al-Quran? Sahabat kata, ini yang banyak hafal Al-Quran, yang itu masuk dulu. Yang itu kita kebumikan dulu. Yang paling banyak hafal Al-Quran, yang itu dikebumikan dulu. Kemudian, mereka akhirnya sudah kebumikan. Mereka mencari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Tak jumpa. Dan dia syahid juga. Saya rasa saya dah cerita ni. Dia syahid juga. Menerima ajakan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Seruan, menerima panggilan seruan jihad itu tadi. Orang ini, sahabat Nabi, dia baru kahwin. Dia baru kahwin, baru nikah. Pada malam itu dia sempat bersama dengan isterinya. Malam pertamanya bersama isterinya. Kemudian datang seruan jihad, terus pergi ke medan jihad. Tak sempat nak mandi junub pun. Bila tak sempat, maka dia pun pergi berperang. Berperang, Allah nak muliakan. Ini syahid. Bila dia syahid, maka orang cerita jumpa, akhirnya berjumpalah sahabat Nabi, jasad sahabat Nabi ini di satu tempat. Jumpa di satu tempat itu. Di tempat itu, tanah itu basah. Boleh tengok boleh baca di dalam kitab Ar-Rahimul Maktum, kitab Sirah Ar-Rahimul Maktum diceritakan berkaitan dengan perkara ini. Basah. Bila basah, mereka tanyalah Nabi Muhammad SAW, kenapa tanahnya basah? Basah macam orang mandi. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa jenazah sahabat yang bernama Hamzah itu tadi dimandikan oleh malaikat. Mulianya syuhada dimandikan oleh malaikat. Makanya gelaran bagi Hamzah ialah Ghasilul Malaikah. Gelar bagi Hamzah Ghasilul Malaikah. Ghasilul Malaikah bermaksud orang yang dimandikan oleh malaikat. Itu mulia. Jadi kita berdoa minta supaya Allah SWT kurniakan kita syahid di jalan Allah SWT, insya-Allah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kalaulah seandainya ditakdirkan Allah SWT menjemput kita, menjemput kita pergi menemui Allah SWT dalam keadaan kita sentiasa berdoa, ya Allah, aku nak syahid di jalan-Mu. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Berdoa begitu, diajarkan begitu untuk berdoa. Allahumma rzuqna asy-syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami syahid di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami syahid di jalan-Mu. Doa, setiap kali lepas solat doa yang itu. Kalau tak tahu yang Arab, doa yang Melayu. Maka kalau seandainya Allah jemput kita, insya-Allah dijanjikan pada kita pahala syahid walaupun kita meninggal di atas kaki. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Baik, rasa saya sekadar itu perkongsian pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah sama-sama kita teruskan
amal ibadat kita, momentum kita untuk terus bersemangat beribadah kepada Allah SWT. Jangan kendurkan. Kalau kita bawa kereta itu dah 110 pun, jangan turun ke 60, turun 40, sampai 20, yang kena terus. Untuk sampai ke mana? Untuk sampai ke destinasi kita. Destinasi kita itu apa? Destinasi takwa. Dan destinasi kita itu destinasi redha Allah SWT. Dan destinasi kita yang terakhir ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Saya mohon maaf salah silap dalam penyampaian saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.